Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni istaudantuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayh. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah pada malam yang mulia ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yaitu kesehatan, keselesaan di dalam hidup kita, mata jelas melihat, telinga terang mendengar, anggota untuk kita melangkah di tempat-tempat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita untuk mensyukuri nikmat, yaitulah tidak ada lain nikmat yang Allah Ta'ala. Apa makna nikmat? Yaitulah segala keselesaan, kemudahan, keseronokan, itu dikehendaki nikmat. Yang ada pada kita yaitulah Allah Ta'ala peruntukkan hanya dua kerja-kerja yang memberi faedah kepada kita. Satu, kerja-kerja kita dengan nikmat yang ada, kesehatan yang ada pada tubuh kita, kaki, tangan, mata, telinga, kegunaannya hanya dua perkara. Satu perkara gunanya yaitulah untuk dunia, dan yang kedua gunanya untuk akhirat. Untuk dunia, iaitulah dengan kita sihat, kaki, mata jelas, kita berjalan melihat tempat-tempat yang agak mudarat, kita tidak pergi kepada dia. Mudarat kita di atas dunia ni, misal kata ada lubang di situ, ada kaca, ada duri, kita tak pergi tentu. Itu kegunaan untuk yang bangsa dunia. Dunia kita ni tak maulah kau macam tu, tengok dengan mata dah, maka kita tak langkah kaki, tak hantar kaki ke tempat tu. Itu kegunaan nikmat yang bangsa dunia. Kegunaan nikmat yang bangsa akhirat, iaitulah kita langkah kaki pi ke kerja-kerja yang sebab kerja itu boleh mendapat pahala. Itu dipanggil kita guna mensyukuri nikmat yang bangsa akhirat, ataupun dipanggil juga yang bangsa agama. Jadi kita guna mata kita, kita tengok, iaitulah kita Allah. Kita tengok perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah. Itu kita syukur nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mendengar dan sebagainya. Itu dipanggil kita guna nikmat mensyukuri di atas perkara-perkara akhirat, dia panggil itu. Jadi bila kita tahu persediaan Allah Ta'ala kepada dua perkara ni, di atas nikmat yang ada. Apa dah nikmat? Ingat dah tadi saya sebut dah. Tiap-tiap perkara yang bila ada di kita ni, kita boleh guna dia tu dengan secara bersedap-sedap, dengan secara bersonok-sonok, dengan secara orang kata yang sebab bagi dapat pahala. Kita guna nikmat tu dalam bila dia ada kita pun berasa sedap, berasa selesa. Jadi kita nak guna nikmat ni, sama ada nikmat tu duduk di tangan, duduk di kaki, duduk di mata, duduk di telinga,
duduk di lidah, duduk di hidung, kita guna untuk dua perkara ni. Itu nama orang yang mensyukuri nikmat tu. Jadi bila kita ada nikmat kita syukur itu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la azidannakum. Nasya aku tambah lagi bagi kamu, iaitulah kesedapan, keselesaan di perkara-perkara yang sebab bagi kita tu boleh selesa, sebab kita tu boleh bersonok-sonok dengan dia. Jadi Alhamdulillah malam ni, iaitulah kita sama-sama merancang untuk kita menunaikan nikmat tu. Moga-moga Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala tambah lagi, iaitulah kesedapan, keselesaan daripada mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata, lidah merasa, kaki kita tu keadaan sihat elok, dan tangan kita tu keadaan sihat elok dengan kita nak guna perkara-perkara yang tersebut tadi. Jadi pada malam ni kalaulah kita tengok, kita ni dah janji hari tu, malam ni tu malam kita nak mula kitab. Tapi kita tak ada lagi. Kitab yang saya cadang nak berkongsi dengan tuan-tuan, sama-sama hari tu kita bersembang dah, iaitulah kitab bab tauhid. Kitab tauhid. Apa dia nama kitab tu? Nama kitabnya iaitulah Misbahul Munir. Jadi saya duduk tengok-tengok kitab, banyak-banyak kitab Misbahul Munir ni, dia punya bahasa tu mudah sikit kita faham. Tak payah kita duduk nak renung-renung, cakap qiyas lah, cakap tasbih lah, cakap apa, tak payah. Dia bahasa dia tu mudah-mudah. Jadi kita pakai beli kitab tu lah. Malam ni dah kita tak ada lagi, jadi saya lah yang tengok kitabnya. Betul ke salah ke? Kita nak berkongsi tengok, salah tu Ustaz tu, tentu tu. Tak ada. Hanya saya saja ada. Jadi kalau kita pakai ada, kita boleh tengok, betul tak ni? Ustaz ni baca tani, betul tak ni? Ustaz ni baca tani. Jadi bila saya seorang, saya lah. Kita tak. Tapi walau bagaimanapun, kita sama-sama amanah dengan ilmu Allah, maka tidak ada faedah, iaitulah kita membawa segala perkataan dan karangan ulama yang begitu jujur dengan agama tu, kita nak buat lain daripada itu memang tak elok lah. Jadi kita pakat-pakat dengar kitab yang kita nak baca ni, kitab Misbahul Munir. Misbahul Munir ini yang senuknya kita ni, dia di awal dia tak ada bicara lagi bab agama. Dia bicara pada muka surat 13 kalau tak silap dia. Muka surat 13 baru dia bicara bab yang kita duk nak atau ilmu usuluddin ni. Mula-mula ni dia bagi kita cerah bahagian bawah dulu. Pasal ilmu usul iaitu ilmu yang duduk setengah daripada bicara di dalam agama. Dia bagi kita faham dulu apa agama, apa iman, apa hukum akal, apa hukum syarak. Ni kadang-kadang kita terlupa bila. Hukum syarak wajib, hukum akal pun wajib, wajib syarak macam mana, wajib akal macam mana. Dia bagi kita cerah dulu ke bawah. Moga-moga kita makin naik atas, makin jelas, sampailah kita masuk tang wajib dengan sebab akal, iaitu bicara masalah ilmu usuluddin. Tenang, di depan. Jadi kita nak baca kitab ni, yang kitab saya yang ada di tangan ni, walaupun lagu tu kita lagi akan datang, kita pakat beli. Malam ni kita mainlah sama-sama. Kita mulai kitab kita ni dengan surah yang paling besar sekali apabila kita baca. Di mana kita ingat dalam Quran tu, dia sebut di dalam Quran kita tu ada ayat-ayat dan surah-surah yang apabila kita baca, maka fadil dia panggil. Bahasa Arab sikitlah tu. Apa fadil? Yang lebih pahala bagi orang yang membacanya. Dia ada ayat-ayat dalam Quran ni yang bila kita baca, orang yang membaca dia pilih ayat-ayat dan surah-surah tu, balasan dia kurang pahala dia. Dia ada lagu tu lah. Dia di mana tu kita mengaji, kalau dulu Ustaz mengaji dah dia dalam kitab Usul Tafsir Faidul Khabir nama dia.
Faidul Khabir itu ada kita. Jadi mana dia ayat-ayat yang bila kita baca, surah-surah yang bila kita baca, balasan orang yang membaca tu tinggi pahala dia. Tak kira ayat tu sikit, tak kira ayat tu banyak, tapi tinggi pahala dia, besar pahala dia. Iaitu ayat-ayat dan surah-surah yang dia kata datang daripada Allah Ta'ala, maka menceritakan perihal hak Allah Ta'ala. Nah, kita ingat tu, pelan-pelan. Nak ambil dah, kita ambil sana lah. Di sana kita Arab. Kita ambil sini untuk kita nak berkongsi faham semua kita. Cuma yang saya duk teringat di rumah tadinya, saya ada tengok masa membah sikit hari tu ni, dia ada kita daripada kalangan umat Islam yang beriman, tapi bahasa depa tu saya tak reti nak sampai pula dah. Tengok ada daripada hak yang kawan kita ada sini tu. Apa dia ni Urdu ke apa? Rohingya. Tak ada, kita hak tu tak reti tu. Bahasa Melayu pandai no? Dia sayangnya dia tengok dia tengok hak yang tu kerja kita sini tu. Banyak kita sini. Bila mengaji ni dia pun orang Muslim dan mukmin, ada hak juga dia kena mengaji. Kita nak surah cara depa tak boleh, nak selain bahasa depa tak boleh ya. Kita tak reti. Nak buh bahasa orang putih pun kita tak reti. Nak buh bahasa Urdu pun kita tak boleh. Bahasa Urdu, bahasa Hindustan tu lah. Pun tak boleh. Jadi harap-harapnya kita sama-sama belajar sikit-sikit tengok di dalam bahasa Melayu lah. Kita duduk sini nah. Tu. Jadi balik pada hak tadi, di dalam ayat Quran dan hadis tu, ayat Quran lah yang kita tumpu, yang saya nak berkongsi ini. Dia ada ayat-ayat yang bila kita baca pahala cukup besar, cukup tinggi. Ayat-ayat tu ayat apa? Datang memang daripada Allah, dan dia cerita di dalam ayat ataupun surah tu tentang Allah. Dia cerita tentang Allah. Mana dia tentang Allah? Dia cerita tentang zat Allah kah? Tentang sifat Allah kah? Tentang perbuatan Allah kah? Maka ayat-ayat lagu tu, iaitulah ayat yang bila orang yang membacanya, balasan dia tinggi pahala. Ini bapa kita mai. Bapa duduk tani bapa. Apa? Duduk tani. Habis tu noh. Kemudian ada ayat-ayat dalam Quran tu yang kita baca kurang pahala dah. Nisbah ayat Quran sama. Tapi kita yang baca ni kita Al-Fadil wal Mafdul ni, ayat yang fadil tu, hak cerita datang daripada Allah, dia cerita tentang zat Allah Ta'ala, perbuatan Allah, sifat Allah. Ayat-ayat lagu tu kita baca pahala lebih. Dia kata dalam kita Faidul Khabir tu. Ada ayat-ayat dalam Quran ni yang kita ambil baca hak tu, balasan pahala orang yang membaca tu tak besar, tak tinggi. Ni sebuah Quran sama Quran tu lah. Mana dia? Ayat-ayat yang datang daripada Allah yang dia cerita fi haqqihi, fi haqqi ghairihi. Dia kata itu. Ada tu kita sadut cara ngalah payah cara ngahan ni lah. Dia cerita tu iaitulah pada hak orang yang lain daripada Allah. Apa hak yang lain daripada Allah Ta'ala ni? Iaitulah dia cerita bukan bersangkut paut dengan zat Allah, bukan dengan perbuatan Allah, bukan dengan sifat Allah. Kan? Supaya cerita kisah Abu Jahal, cerita Abu Lahab tu, Tabat apa semua tu kan. Tu dia cerita orang lain, bukan dia cerita bersangkut dengan Allah. Lagi tu dia kata balasan dia kurang. Tu hak yang habat. Kita ni hak lagu-lagu tu lah kita pun nak cari orang malah ni lah. Nak baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita besar lekeh nak baca ayat ni. Ada? Oh tak lekeh. Coba kita tengok. Kita ada nama Quran dan ada terjemahan. Coba kita tengok. Semua cerita bersangkut pernah hakillah hak Allah Ta'ala. Ya tak? Oh hak tu balasan besar. Dengan sampai sahabat dia minta ke Nabi, dia nak baca ni, dia kasih pada ayat ni. Dia bacalah surah mana pun, dia akan masuk, iaitulah ayat tu. Ya tak? Pasal dia kasih ayat ni. Rasulullah kata, sila baca. Tu nak. Tak apa. Tu, yang boleh pergi ke sini kita tadi, pasal apa? Masa kita terlupa pula lah. Ya tak? Dia kita nak mula, kita nak ambil berkat. Nak ambil berkat dengan ayat Quran. Kita nak mula kita ni, iaitulah kita sama-sama baca suratul Fatihah. Surah Fatihah ni, surah yang kita baca, balasan pahala dia pun besar, di samping kita mengharapkan barakah daripada Allah Ta'ala, untuk kita nak mula kita ni. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tengok kitab noh, tapi dia setengah kitab kebanyakan tak boleh tengoklah, kita tak ada lagi. Saya ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan kitab. Semua ulama-ulama mula dengan hak ni dia panggil apa? Hak yang saya sebut tadi. Dia panggil hak ni, iaitulah ayat yang apabila kita baca, balasan dia besar. Pahala dia banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tadi saya sebut dah, bila kita yang saya ada cerita ni lebih kurang ni, pasal kita banyak tak ada kitab ya. Kalau tidak kita baca terus kitab lah. Saat kita terlepas tapi sayang juga. Jadi kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim ini ialah ayat. Pasal ayat yang kita tahu dia sepotong-sepotong daripada Quran, dia ada awal dan dia ada akhir dia. Dia ada tempat berhenti dah. Bismillahirrahmanirrahim awal, Ar-Rahim tu akhir. Lagu ni orang panggil ayat lah. Ayat. Jadi ayat ni cuba kita tengok ayat yang kita ada berkongsi tadi, betul tak? Bismillah dengan nama Allah. Hakillah. Ar-Rahman, iaitulah sifat bagi Allah. Ada hakillah juga. Ar-Rahim sifat bagi Allah Ta'ala, iaitulah hakillah juga. Ada. Maka baca ayat ni besar dia punya balasan. Sehingga kalau kita tengok fadal dia, kelebihan dia tu, ada. Banyak pun dalam kitab-kitab ulama-nya. Ada. Terjemahan dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Itu terjemahan kita. Allah Tuhan yang amat pemurah. Apa Tuhan yang amat pemurah? Segala-gala yang ada di dalam dunia ni adalah hasil daripada iaitulah pemberian perbuatan dia. Itu kalau kita tengok Tuhan yang amat murah. Mana dia? Segala diri kita kah, diri siapakah yang ada di atas dunia ni, semuanya adalah kurniaan perbuatan Allah Ta'ala. Lagi pula Ar-Rahim, Tuhan yang amat penyayang. Yang amat penyayang ni tidak semua. Itu kalau kita katakan tidak semua. Yang ini Allah Ta'ala pilih-pilih
Yang hamba dia yang beriman, yang muslim, maka iaitu yang dapat Tuhan yang amat penyayang ini. Ini khusus kenatan kita lah ni. Dia baginya itu nikmat iman, nikmat Islam dia bagi kita. Dan dia bagi pula ke kitanya mampu mengerjakan tuntutan iman dan tuntutan Islam itu. Pasal bila kita jadi orang Islam, bila kita jadi orang mukmin, dia ada tugasan kerja. Dia ada kerja-kerja yang tertentu bagi orang ini. Maka bolehkah kita melangkah pi? Kita tak boleh melangkah pi. Kalaulah Allah Ta'ala tidak menjemput. Kalaulah Allah Ta'ala tidak pilih kita tak boleh melangkah pergi di tempat-tempat yang tuntutan sebagai orang Muslim dan tuntutan sebagai orang mukmin ini kita tak mampu nak melangkah pergi. Pasal apa? Pasal segala-galanya iaitu adalah kita ni di bawah perintah dan perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat kita. Maka tak boleh bergerak, tak boleh diam, tak boleh melangkah, tak boleh ke mana-mana kita kalaulah Allah Ta'ala tak memilih kita. Dia yang memilih kita, barulah kita boleh pergi. Jadi alhamdulillah kita pada malam ni, kita ni orang mukmin dan orang Muslim ini dapat mengikut jejak, dapat mengikut ta'arif Muslim dan ta'arif mukmin. Mana dia? Dia tak ada di sini, dia ada selepas. Tapi saya tak mau baca lagi lah. Kalau kita baca hak tu, jadi banyak kawan-kawan tak dapat. Walaupun hak kita dah reti dah. Bukan kita sini tak reti, ya tak? Tetapi habuan dengan saya. Habuan dengan saya dan dengan kita yang sama-sama kita berkongsi. Ya kan? Jadi tak mau baca lah takrif tu. Takrif mukmin, takrif Muslim itu tak mau lah. Kesemuanya kita duduk di bawah iaitu rentahan Allah Ta'ala. Kemudian kita pilih lagu tu lah tu. Qala al-musannif alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Tu hak yang matanya. Lepas tu kita tengok terjemahan dia macam mana. Bermula segala puji-pujian. Puji-pujian ni menunjuk di atas ganti makna angka 2 tu iaitulah segala jemaah. Lagi tu apa nak? Tidak. Tu apa dah? Jadi segala pujian-pujian. Angka 2 tu puji-puji itu yakni dikenakan segala puji-puji itu bagi Allah, yakni milik Allah Ta'ala. Yang Allah mana? Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan Dia dan mentauhid akan Dia. Itu dalam kitab kita dia kata. Allah ialah Tuhan kalau kita tengok sana. Allah tu ialah Tuhan yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan Dia dan mentauhidkan Dia. Di sini ni kalau kita tengok, kita ni kadang-kadang duk ngaji ni, pengalaman saya lah, ngaji payah reti ni. Nampak? Ngaji sampai satu ketika kita berpuasa nak ambil faham subuh lah. Hak mana Allah? Hak mana Tuhan? Kadang-kadang kita kadang-kadang tanya apa tu? Nampak? Allah nama bagi zat yang wajibil wujud. Yang bukan jering, bukan jisim. Pasal dia nak suruh kita kenal. Allah nama bagi zat yang wajibil wujud, yang bukan jering, bukan jisim. Itu Allah. Tuhan pula mana? Tuhan. Pasal dia katakan ni, Allah ialah Tuhan yang menyuruhkan kita dengan mengenal akan Dia. Itu kalau kita ambil hak yang saya lah. Lepas berarti Tuhan tu hak mana pula? Tuhan kita kena ingat, ambil dulu dalam kita mengaji dalam kitab tauhid. Bila kata Tuhan, dia ada dua makna. Bila kita sebut Tuhan, dia ada dua makna. Apa dia? Satu makna Tuhan, sebut bagi jadi dua ni bagi kita mudah nak faham dan perasingan padahal duduk di zat yang bernama Allah, yang bernama Allah tadi jugalah. Jadi satu makna Tuhan ini dia tu terkaya.
tidak berkehendak dan tidak berhajat pada sesuatu yang lain. Itu Tuhan. Dia tu terkaya. Apa makna terkaya? Tak erti kita tu. Tapi dalam kitab banyak dah kita terkaya. Kita kena tengok apa-apa dikehendaki makna terkaya. Terkaya artinya dia tidak berkehendak, dia tidak berhajat, dia tidak bertumpu, dia tidak mengharap kepada sesuatu yang lain. Itu makna Tuhan. Heran? Lagi satu makna lagi kita ingat, yang lain semua berhajat ke dia. Itu Tuhan. Yang lain, apa dia yang lain tu? Sekalian alam. Bila sebut sekalian alam tu kita kerti tu. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Itu semua. Itu sekalian alam. Sekalian alam ini semuanya berhajat kepadanya. Apa makna berhajat kita tak kerti gitu. Makna berhajat kita ni sedikit pun tak boleh terlepas dengan dia. Walaupun satu saat. Walaupun satu saat, satu ketika, satu jam, satu hak tu kan lebih lagi ya lah. Satu saat ni, satu detik ni, tak boleh terlepas dengan dia. Itu makna yang lain semua berhajat, berkehendak pada dia. Bakurah dia kata apa? Hak lain ni semua tumpanan bagi dia. Kita ni semua tumpang ya. Apa makna tumpang? Kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala ni tak terlepas walaupun satu saat. Bila dah kita ketidur tu makna Tuhan tu. Tuhan tu iaitulah kalau kita mengaji hak Yaqub Allah apa nama tani no tu tani. Dia kata apa dia? Tuhan. Tuhan kita tu zat dia macam mana? Zat dia yang bukan jirim, yang bukan jisim, nama dia ialah Allah. Tu. Jadi bersangkut pautlah dengan Allah dan Tuhan kita ni. Pasal apa nama Tuhan? Pasal dia Tuhan. Tuhan apa? Tuhan bagi sekalian alam. Bila sebut sekalian alam tu bukan duk nampak keliling alam kita ni saja. Lepas hingga sampai alam barzah, pergi sampai alam akhirat. Alam akhirat tu luas lagi lah. Tempat kekal kita lah akhirat. Dia Tuhan semua. Kita semua tak terlepas dengan dia. Itu makna berhajat. Tu yang saya kata tadi tu. Yang kita boleh main ni di tempat yang sebagai orang Islam, dia boleh main di atas tuntutan Islam, huwal inqiyadu wal khudu'u zahiran bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah. Yakni kita ikut dan kita patuh zahir barang yang Nabi bawa. Dia suruh kita belajar pasal kita nak buat kerja. Kalau kita tak erti, kita nak buat kerja lagu mana? Nak kena belajar. Nak pergi belajar tu. Jangan nampak kita. Nak pergi belajar tu, iaitulah Allah Ta'ala menggerak kita. Boleh pergi belajar. Allah Ta'ala gerak hati kita. Boleh nak pergi mengajar, nak pergi belajar. Dan saya ni mengajar ni, dia yang gerak semua. Tak terlepas kita, walaupun satu saat. Sehingga satu saat, satu detik ni, mata pejam celek tu pun, dia juga duduk di bawah Tuhan yang makna mana? Saya nak cerita balik ya. Tuhan ada dua makna tadi kita bagi. Tuhan yang makna berhajat. Tuhan yang mana berhajat, yakni kita ni tak terlepas dengan dia. Walau apa saja tak lepas. Kita boleh nak hati kita no. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah dia kata tu. Tapi kita tinggal duk terjemah lagi. Ada. Tak ada nak apa malaikat Allah Taala nak dulu kita. Ada. Jadi dia bubuh dari hati kita ni, kita nak pergi belajar. Lepas tu kita mengerak langkah pergi tempat ngajar, dekat tempat kita nak ngaji tu. Ada? Tu semua berhajat kita kepada Tuhan yang makna dia yang kedua. Berapa sifat duduk ke dia yang boleh makna dia yang kedua ni? Sifat yang duduk di dianya iaitulah 9 sifat. 9 sifat ni esok kita mengaji lah ni lah. Ada? 9 sifat tu. Nak cerita sekali lalu bolehlah. Wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Lepas tu kanu qadiran, kanu muridan, kanu hayyan. Tu kalau kita tengok kanu aliman. Itu 9 sifat. Dengan sifat-sifat ni dia menguruskan segala
perkara di dalam alam ini. Alam ni dengan alam tu sama lah sebut alam tu dah. Apa tunga ke apa ke nak terkoyak ke nak patah ke nak apa kalau kita bicara benda-benda yang jenis jamadat tu. Kita ni nak melangkah ke nak apa ke, semua berhajat dia. Semua dia yang mengorak, semua dia yang mengatur. Hak tu Tuhan dengan makna yang kedua. Kita tak terlepas dengan dia. Sehingga bila kita mengaji kitab yang Tok Guru Arah Tok Guru duk baca dulu ni, kita apa? Dia kata kita ni kita Durun Nafis tu, dia kata kita ni supaya yang kulitnya. Supaya kulit yang daripada tayang di layar perak. Wayang kulit tu. Duk boleh mata aku kejik, duk boleh tangan mengangkat, duk boleh mulut nyek apa semua tu, duk boleh lompat sana lompat sini. Kita ni sebab tu saja. Yang memperlakukan ialah Tok dalang tu. Jadi hak tu kalau kita nak tengok bandingan di luar kita ni, kita dengan Tuhan macam tu. Jadi kita boleh mai di sini ni alhamdulillah lah. Kita nak bagi timbul hak tu ya. Tidak, Tuhan bebas dia nak buat kita pergi kat mana apa boleh. Tapi kita orang Islam ada takrif orang Islam ni ikut patuh apa yang Nabi bawa. Jadi kita bila Muslim dia nak kena ikut patuh cara orang Islam. Mana kamu ada kerja cara orang Islam dan kamu nak kena tahu dulu. Mai belajar tu. Allah Taala jemput kita mai. Bila kita tengok lagu ni alhamdulillah dengan kesihatan badan, dengan mata terang, dengan telinga jelas mendengar, dengan kaki kuat elok, maka Allah Taala jemput kita ke sini. Maka di ketika itu kita akan teringat satu ucapan. Mana ada ucapan dia? Sebagai syukur lidah. Ucapan dia itulah alhamdulillah Tuhan. Dia kelak tu. Alhamdulillah Tuhan. Pasal kamu bagi aku ni boleh pergi ikut tempat membetuli takrif Islam. Ada yang Nabi nak belajar. Tu. Bila belajar aku reti. Bila aku reti aku nak buat ikut apa yang aku reti dah. Dia lah hak kata Islam. Ada. Kita pun keluarlah alhamdulillah. Alhamdulillah tu dia ada 8 huruf tu, iaitulah barang siapa yang mengucap alhamdulillah dengan hati yang bersih, semata-mata memandang pada kurniaan Allah saja di atas apa kesenangan, keselesaan yang ada pada kita ni, maka di sana dia kata, kamu pilihlah mana pintu surga yang 8 kamu nak masuk. Rupanya besar. Ada rupanya besar kita di situ. Di mana? Di akhirat nanti. Tapi mengorak langkah mula berusaha kitanya di atas dunia ini. Siapa dia? Yang memilih, yang menolak, yang menjemput kita? Allah yang kita kata Tuhan bagi sekalian alam ini, yang makna yang kedua. Tu kita dapat. Habis. Jadi dia suruh kita mengenalkan ke dia. Dia kata apa? Dia kata Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia. Mengenalkan dia tu khusus bagi kita tauhid lah kalau kita tengok ni. Sebagai asas. Lepas tu kita nak membiasa duk teringat ke dia tu. Hak tu dia nak kena pergi bantuan ilmu lain pula. Tak apa kita tahu hak tu, itu ilmu tasawuf kita tahu hak tu. Jadi kita dah bicara Tuhan yang suruh kita ni mengenal akan dia, akan Tuhan kita tu. Ingat tadi, hak malam ni kita boleh dapat, hak ni pun jadi ya. Ngaji boleh sikit-sikit pun tak parah. Tapi kalau saya nak bicara banyak pun boleh. Tapi nak buat apa kita tak nak kita, sayang pasal sama-sama kita nak faham di karangan ulama yang letak dalam kita ada. Catik kalau kena catik, balik mai lupa dah, aku nak buka tengok ngaji ada, boleh. Kalau tak ada ni rugilah kita, sayang. Jadi dia suruh kita mengenalkan dia. Yang malam ni kita ambil bila kita sebut Allah, iaitulah zat, nama zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud, yang wajib ada. Faham tu bila di situ dia ada pula tu Allah mana? Allah Allazi, Allah yang. Di sini ni kalau selalunya dia bukan Tuhan lah. Allah ialah Tuhan yang menyuruh akan kita dengan mengenalnya. Jadi kita mengenal Tuhan tu hak melani dua. Tak sebut Tuhan.
Melainkan dia ada dua makna. Nah, tadi makna yang kita sembang luas sikit tadi itu mana dia? Dia ni berkacau. Tapi kita nak ni dia pun tak boleh pasal dia tolong kita juga. Jadi dia ada hak tadi ni, hak kita tak terlepas dengan dia ni. Tuhan dengan makna berhajat ni, tiap-tiap barang yang lain kepadanya ni, dia ada 9 sifat. Jadi kita nak mengenai dia, nak melalui 9 sifat tu lah. Dan Tuhan makna yang pertama, iaitulah Tuhan dengan makna terkaya tadi ni. Apa terkaya? Dia tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak mengharap, tidak bertumpu pada sesuatu yang lain sama sekali. Mana dia? Dia ada di sana 11 sifat. Selain daripada hak 9 tadi, dia ada 11 sifat. Bila kita mengaji satu 11 sifat tu yang lagi akan datang, kita pun akan nampak bahawasanya Allah Ta'ala memang tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bertumpu, tidak mengharap pada sesuatu yang lain. Bila kita mengaji hak 11 sifat nanti. Jadi bila dah kita reti lagu tu, kita nak bersungguh-sungguh lah mengaji, bagi faham, reti 11 sifat tu, dan faham, reti 9 sifat ni, barulah kita sahut perkataan di dalam kitab ni, iaitu Tuhan yang menyuruhkan kita dengan mengenal akan dia. Kita kena bersungguh. Nak kenal Tuhan ni, kita kena bagi erti 11 sifat Tuhan dengan makna terkaya. Kita erti 9 sifat Tuhan dengan makna berhajat tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Jadi insya-Allah bila dah kita mengenal akan dia, dia suruh apa pula lagi? Yakni Allah Tuhan yang menyuruhkan kita ni mentauhid akan dia. Tu tuan-tuan nak tengok tak boleh lah tu. Pada saya baca cara antah lah tu, cara sambung. Jadi kita kadang-kadang ni nak sambung tak mana ni? Dia sesat masalah kok ni. Ada. Tuhan yang menyuruh akan kita dengan mengenalkan akan dia. Lepas pada tu, dan Tuhan yang menyuruh akan kita dengan mentauhidkan akan dia. Bila dah kita kenal, kita kena bertumpu ke dia. Bertumpu ke dia itulah tu. Kalau kita kira zaman dulu, di situlah mulanya orang-orang melawani Rasulullah. Orang-orang menyerang Rasulullah. Pasal sebelum tu mereka duduk bertumpu kepada yang lain. Mereka duduk bertumpu kepada kuasa segala, berhala-berhala. Tak-tak mai di sini, Nabi bawa ni, iaitu suruh bertumpu bagi kenal Tuhan dan bertumpu ke Tuhan tu. Jangan tumpu yang lain. Jadi kita pun macam tu. Kita ni bila kita mengaji kenal Tuhan, kita bertumpu ke dia. Lagu mana nak tumpu kita ni? Yang sebetulnya daripada asal lagi, bakar kita tu bakar tak ada menumpu kepada tokong-tokong kepada berhala-berhala. Kita ada bertumpu. Kita ada bertumpu kalau kita tak kenal Tuhan. Mana ada tumpu kita? Kadang-kadang kita tumpu kepada orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita. Ada? Tu nak main tu. Nak main dah tu, penumpang kita tu, sebelum kita kenal dia, kita pergi terpecah kot lain. Ada? Kita bertumpu pada nasi. Kita bertumpu pada minuman. Kita bertumpu macam-macam dah tu. Kan? Tumpu kita tu. Jadi bila kita kenal dia, kita bila dahaga hukum adat, Allah Ta'ala sedia ayat. Siap kata kita minum ayat tu hilang lega, kita nak tumpu tak mana tu. Hilang dahaga kita tu. Allah yang menghilang. Kadang-kadang orang minum sikit, pun hilang dahaga. Kadang-kadang orang minum banyak pun hilang dahaga. Kalau begitu siapa yang menghilangkan dahaga? Ayam kan? Tu dia. Hak tu bila kita kenal dia, tak ada. Menghilangkan dahaga ialah Allah. Sebab saja dia sediakan air supaya kita mudah menuju. Mudah menuju kalau dahaga hampir tuju ke ayak lah. Tu. Kalau lapar hampir tuju ke benda makan lah. Tapi yang kita naknya bila dah kita pergi makan kenyang, ke mana kita nak bertumpu.
Kalau kita mengaji elok, macam kata tadi, Tuhan kita tu ada dua pecahan makna yang mudah kita tumpu. Pak, kata kita boleh tumpu kepada makna Tuhan. Yang kedua, mana dia? Kita berharap kepada dia, bertumpu kepada dia. Kenyang ke apa ke semua dia. Jadi, bebaslah hidup kita di atas dunia. Daripada segala perkara yang ada sekeliling kita, yang sebab bagi kita tu tidak bebas. Kadang-kadang boleh jadi kufur, kadang-kadang boleh jadi syirik. Dengan kita mengenal Allah. Jadi balik kitanya dan mentauhidkan dia. Apa dia tauhid? Ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatihi zatan wa sifatan wa af'alan. Ataupun kita baca bagi dengar lalu ya. Esok bila kita ada kitab, baru kita dubik-dubik ke tepi tu. Jadi tauhid kita bertumpu dia. Bertumpu ke segala perkara apa. Kadang-kadang kalau kita tak kena Tuhan ni, malah sejuk ni. Kita selimut-selimut dengan keselimut kita pun habis dah. Pecah dah tumpuan kita tu kepada Allah Ta'ala tak ada. Malah ni selimut terbaik kita. Sedap tidak. Pasal apa? Panas elok. Padahal kain selimut sahabat saja dia bagi kita. Yang kita nak tumpu menghilangkan sejuk dengan perantaraan sahabat tadi ialah Allah juga. Ada. Tu kalau kita tengok mentauhidkan dia tu. Bila dah kita kenal, kita mesti kena mentauhidkan Allah Taala. Mana dia sini dia kata apa? Dia atas pun dengan wow. Tak sama jaga lagi hantar tahu. Dia apa nama ni? Dan dia kata, bila kamu kenal aku, kamu kena mentauhidkan aku serta merta. Tu baru berjaya kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita kenal dia, kita tak bertumpu kepada dia, itu belum tentu berjaya bagi kita. Belum tentu kita berjaya. Kita kenal saja dia, bertumpu dia. Jangan bertumpu dia lagi. Tak beri faedah, tak ada untung apa langsung. Kalau hang tumpu gelai pun. Pasal semua segala perkara duduk di dia. Tenang. Itu yang lagi akan datang. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahu Allah ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Wassalatu, dia bagi dia terjemah kata, dan bermula rahmat Allah. Terjemah tu wassalatu tu rahmat Allah Ta'ala. Orang-orang yang duduk dalam rahmat Tuhan ni macam mana? Kita ambil sikit ya. Lepas tu kita berhenti ya, dah masuk waktu kan. Orang-orang yang duduk dalam rahmat Tuhan ni, yang kita duk harap sangat rahmat-rahmat Tuhan ni, tarkul uqubati man yastahiqul uqubatah. Itu orang yang duduk dalam rahmat Tuhan. Yang kita pun kalau berdoa tak lepaslah wassalatu wassalam. Ada. Pasal apa? Pasal rahmat-rahmat tu tarkul uqubati, meninggalkan mengambil siksa. Ala man yastahiqul uqubata, di atas mereka yang mustahak kena siksa. Tu rahmat yang kita duk minta. Yang kita duk minta sangat bila berdoa. Di sini tuan pengarang kita ni minta ke Tuhan ni. Pasal di sini dia masuk dalam sisi doa dah. Wassalatu wassalam. Mukadimah pertama bismillah, kita ringkas tadi tu. Mukadimah yang kedua alhamdulillah. Mukadimah yang ketiganya dia masuk bab doa dah. Di sini doa lah. Wassalatu wassalam tu wassalatu saja, iaitulah makna dia tarkul uqubati man yastahiqul uqubata, meninggalkan mengambil siksa di atas mereka yang mustahak kena siksa. Kalau kita ni bila duk dapat ni selalu ni doa daripada kawan-kawan, daripada apa nama ulama-ulama, kita selalu ni daripada ulama-ulama lah dalam doa kita ni. Kita tu suka terlupa dengan doa ni. Jadi kita tu sebab bagi mudah bertaubat. Tarkul uqubati ala man yastahiqul uqubata, bagi kita yang hidup ni, maka kita mudahlah bertaubat dengan Tuhan. Tidak kita nak kena siksa dah. Janji Tuhan. Allah tak menyalahi janji.
Tapi dengan sebab ada rahmat di kita ni, rahmat Tuhan di kita ni, maka kita tu masa ada hidup ni ingat kesalahan yang kita buat. Iman tu, kesalahan yang kita buat tu. Lepas tu kita pun bertobat kepada Allah Ta'ala. Bila bertobat kepada Allah, tarkul uqubat ala man yastahil uqubat. Meninggalkan mengambil siksa di atas mereka yang mustahak kena siksa. Mustahak kena siksa dah kalau kita ada dosa. Ikut janji Tuhan. Tapi rahmat Tuhan bagi kita hidup di dunia ni, kita boleh teringat, oh aku kemarin silap. Buat hak tu salah. Kita pun mula ada merasa nak bertobat. Tak ada tu akal lah. Nak kena siksa di atas kita. Tu kalau kita tengok, kita orang hidup. Jadi kita, Allah Ta'ala terpaksa lah kita tu nak kena siksa, tapi tak kena siksa. Allah Ta'ala angkat siksa tu dengan sebab bertobat itu sebab lah bertobat tu. Tapi sebetulnya kita nak boleh bertobat kepada Allah Ta'ala tadi bagi rahmat dah. Mana dia? Iaitulah kita teringat kesalahan kita. Tu kalau kita tengok. Itu makna wassalatu. Kemudian wassalamu pun satu rangkap daripada perkataan doa juga di sini. Saya berasa kita berhenti tu dulu lah kot. Pasal kita berpekat-pekat tak ada kita rugi juga. Kalau kita nak berjalan ni pukul 9 dah. Lebih dah pada waktu itu. Ngaji lama-lama apa jangan. Pasal kita ngaji lama-lama ni duduk perang dengan nafsu. Kita duduk benar lagu ni benar nak baik ni duduk perang dengan nafsu. Perang nafsu, kita dengan nafsu ni lebih kurang nak kena duduk ulik dia tu supaya nak beri anak berhenti susu ya. Sikit-sikit ikut dah sikit. Ada lawan dah sikit. Jadi supaya kita akan nak beri anak berhenti susu, anak besar dah nak makan susu lagi. Tu kan tak bagi terus tak boleh. Lagi dia meronta. Buhlah kepala-kepala apa nama tu tangkai sirih gitu tu. Tu tak mau bagi tu. Dia pun tinggal sendiri dulu tu. Tak pala boleh gerak. Dia tak serang kita teruk sangat lah. Dia serang kita teruk sangat, kita takut ya. Takut juga. Pasal kita jenis orang terlupa ni. Masa duduk rumah ni. Kena malam kita mengaji. Nafsu ni. Dia nak tegah kita mengaji tu. Hak nafsu amarah tu lah. Kan? Tata kita tak pergi mengaji. Malam tu pula dia bagi dia punya hujah dan munasabah. Malam ni nak kena pisah nasa ada nu sikit hak nu penting permau nu ni. Kita pun tak pergi. Pasal apa? Pergi mengaji sampai berjam-jam tak larat duk dia kata apa. Jadi kita bagi minta-minta sikit-sikit. Terutamanya malam ni pasal kita tak ada kitab. Jadi kita berhenti malam ni tempat dia wassalatu wassalamu ala sayyidina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ahibbaika minal mutaqaddimin wal mutaakhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.